sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Khususnya ila husain hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, yang mempunyai ilmu itu hidup berkekalan kemudian daripada matinya, dan tulang-tulangnya itu hancur di bawah tanahnya. Dan yang jahil itu mati dan ia berjalan atas buminya, disangka akan dia itu daripada yang hidup, walhal ia matinya. Maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarah lagi. Dan bersyair akan kami pula Syekhul Islam Burhanuddin akan beberapa baris daripada syair yang hasil maksudnya inilah: sebut olehmu dan ingat olehmu bahawasanya ilmu dan kepandaian itu terlebih tinggi pangkat daripada sekalian pangkat yang tinggi. Orang yang dapat pangkat ilmu, ya, itulah pangkat yang lebih tinggi daripada segala pangkat yang tinggi. Sebab apa? Sebab asbab daripada ilmu, maqasid daripada ilmu, natijah daripada ilmu adalah takwa. Maka takwa inilah, ya, satu pangkat yang tidak ada yang boleh, tidak ada yang lebih tinggi daripada pangkat takwa. Hebatnya takwa ni, ya, antara yang golongan-golongan yang bighairi hisab adalah golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia tak kena hisab. Orang yang bertakwa kepada Allah, ya, ini hebat dia. Dan di bawahnya dan kurang daripada kemenangan ketinggian mereka yang berpangkat tinggi di dalam puak-puak angkatan dan perhimpunan yang besar. Kerana bahawasanya kemenangan dan ketinggian yang hasil dengan ilmu dan kepandaian itu berkekalan dan sentiasa tidak hilang. Kenapa? Pangkat ilmu ni dia tak hilang, walaupun dah mati disebut orang. Hebatnya pangkat ilmu. Adapun kemenangan dan ketinggian yang hasil tatkala di dalam puak-puak angkatan dan perhimpunan yang ramai itu hilang, dan hilang puaknya dan perhimpunannya. Kalau pangkat dalam golongan manusia, bila satu puak tu hilang, hilang. Perhimpunan tu hilang, hilanglah. Macam Abi kat sini, orang tanya siapa mudir, orang tunjuk Abi. Tu kalau ada sekolah. Tapi kalau sekolah tak ada lah mudir. Tak? Jadi ini namakan puak, ya, pertubuhan. Tapi pangkat ilmu ni dia tak hilang. Seorang-seorang pun pangkat ni masih kekal. Ramai-ramai pun pangkat tu masih kekal. Macam ni, bagi contoh macam ni. Orang jadi cikgu, lepas pencen cikgu, orang tetap panggil
Ni kemuliaan ilmu dunia, apatah lagi ilmu akhirat. Dan yang jahil kemudian dari matinya khalis di bawah tanah semata-mata, tiada ada padanya sesuatu dari kemenangan dan ketinggian seperti yang pada orang alim. Jadi ini hebatnya kalau kita ada ilmu. Jauhlah sehabis-habis jauh oleh mendapat kemenangan yang tinggi daripada kesudahan kemenangan ilmu oleh mereka yang naik ia kepada kemenangan dan pangkat-pangkat raja dan saldadunya sekarang. Aku tuliskan sedikit daripada kepujian-kepujian ilmu atas jalan pendek sahaja. Maksudnya kata musannif ni apa? Jangan kita berusaha keras untuk dapat ketinggian selain daripada ketinggian ilmu. Berusaha cari. Maknanya duduk dalam kelompok-kelompok ahli ilmi. Baik. Bahawasanya ilmu itu nur. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Bila kita duduk dalam gelap, resah tak? Duduk dalam gelap, gelisah. Duduk dalam gelap, resah. Tapi bila kita duduk dalam cahaya, hati kita dah ada ketenangan. Sebab itu ahli ilmi ni hidup dia tenang. Sebab dalam hati dia ada nur. Itu tengok tok-tok guru. Tok-tok guru hidup dia tenang. Sebab dalam terang. Macam mana nur ni boleh terang? Macam mana nur ni boleh terang? Bila dia jaga nur tu. Nur tu dia jaga. Dia macam lampu. Mungkin kamu tak pernah jumpa lampu yang ada cermin. Pakai lampu minyak tanah. Kalau cermin ni tak jaga, cahaya dalam tu tak boleh dijaga. Betul, ilmu ni kena beramal. Penjagaan itulah amalan. Walaupun ada ilmu tapi tak dijaga ilmu. Ilmu ni tak dijaga, lama-lama dia jadi tak terang. Bila tak terang, maka dia tak boleh menerangi di sekeliling dia. Betul, ada ilmu, jaga ilmu. Macam mana jaga ilmu? Iaitu dengan beramal dengan baik. Dah beramal dengan ilmu, jaga amal. Bagaimana menjaga amal? Jaga amal supaya amal tu tak rosak. Amal tak rosak macam mana? Buat amal habis. Itu yang habis kata. Buat amal, jaga amal supaya amal ni tak hilang, tak rosak. Hasad, dengki, jaga. Gantikan dengan akhlak yang baik. Sebab benda-benda ni boleh menghilangkan amalan. Berkasih sayang di antara sesama kita, sesama makhluk Allah. Maka inilah dalam sudut penjagaan amal. Baik. Dan tiap-tiap nur itu memberi petunjuk ia akan kebutaan jahil dan sesat. Bila terang, dia jadi lampu suluh. Terang, dia jadi petunjuk macam lampu suluh. Dia akan tunjukkan jalan. Jalan apa? Jalan kebenaran. Mana betul, mana salah. Yang ni tak boleh, yang ni Allah tak suka. Bukan orang tak suka. Ingat sungguh-sungguh ni. Bukan orang tak suka, tapi Allah tak suka.
Bila kita selalu pegang, orang tak suka, nanti bila tak ada orang, kita akan buat benda yang orang tak suka. Tapi bila kita buat, kita pandang, kita pegang, Allah tak suka, kita tak boleh lari dari pandangan Allah, sebab kiri kanan kita telah diutuskan oleh Allah malaikat yang mencatat amal baik, malaikat yang mencatatkan amal jahat. Kamu buat apa pun, malaikat sentiasa tulis amalan kamu. Ibu bapa kamu tak tahu, abi tak tahu, tapi malaikat dah tulis. Kamu mengaji malam ni, ayah kamu tak tahu, tapi malaikat dah tulis. Kamu buat nakal, kamu buat jahat, semua orang tak tahu, tapi malaikat dah tulis. Malaikat yang menulis amal baik dan amal jahat. Dan suratan amal ni akan ditunjukkan kepada kita bila? Satu, saat kita sakaratul maut. Dua, itu kita yang nampak ketika saat sakaratul maut ditunjukkan kepada kita. Kedua, saatnya bila ditunjukkan, iaitu di padang mahsyar, semua orang tengok akan amalan kejahatan kita, disaksikan oleh semua orang. Masa itulah kita malu sangat. Itu jangan sangka orang tak tahu. Memang orang tak tahu, tetapi Allah sentiasa mengetahui. Tetapi selalu pesan dengan kamu, jangan buat kerana manusia sia-sia. Dan yang jahil itu selama-lama masanya berbalik-balik ia dalam kelam dan kejahilan. Maknanya apa? Berpusing dalam kesalahan, sentiasa buat salah, sentiasa buat salah. Maksud kata jahil, jangan jahil, jahil kat sini iaitu orang yang kadang-kadang dia alim pada zahir tetapi jahil pada batin. Pada zahir alim, hebat, tapi rupa jahil pada batin. Jana jahil pada batin, masih besar diri dan tak sedar dia membesar diri. Masih lagi dalam keadaan ujub, riak, sum'ah, sangka diri itu baik. Iblis dia alim, tapi hakikatnya jahil. Kalau dia alim zahir dan batin, bermakna dia takkan mengaku aku lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi zahirnya baik, zahirnya alim zahir, tapi batinnya jahil. Kita tak nak alim zahir, tak nak alim zahir je. Kita nak alim zahir dan batin. Dan kelam sesatnya, dan bahawasanya ilmu itu ialah seperti bukit dan gunung yang tinggi, yang mensangkakan akan mereka yang bertumpu kepadanya, dan menjadikan akan dia aman dan sejahtera dari sekalian bahaya. Dengan dialah kelepasan manusia daripada seksa akhirat. Jadi ahli ilmu ni macam gunung. Ada orang kalau nak lari dari banjir, naik gunung, jadi dapat kelepasan. Kelepasan apa? Kelepasan akhirat itu. Selamat besok dekat akhirat. Dunia ni susah kan, ada orang tak makan, ada orang susah, hutangnya banyak, kat dunia ni macam-macam. Tapi kat akhirat lebih dahsyat, lebih dahsyat. Dahsyat tu, kalau kita ada hutang dengan orang, balasan dia apa? Neraka Allah. Sini tak apa, kita boleh lari sana lari sini, orang tak boleh cari. Tapi kat sana dicari.
semua orang dakwa kita. Semua orang dakwa kita. Orang ni panggil kita, orang ni panggil kita, orang ni dakwa kita, orang ni dakwa kita. Kata habis berpesan lah dengan kamu. Bagi yang kamu yang kecil-kecil mungkin kamu tak nampak. Tapi bagi yang besar-besar, masa zaman muda kita dulu, kita banyak buat kesilapan. Jadi apabila umur kita dah meningkat ini, tebuslah dengan berbuat banyak kebaikan sedaya-daya mungkin. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, kejahatan itu dapat dihapuskan dengan kebaikan. Sedaya mungkin kita cuba buat baik. Sebab kita tahu siapa diri kita. Kita kenal diri kita. Kita yang buat silap. Ya. Dan masalah dia begini, kesilapan itu kita lupakan, tetapi Allah tidak melupakan kesilapan itu. Kita lupa silap-silap kita, tapi Allah tak pernah melupakan kesilapan itu. Sebab itu habis pesan dengan kamu semua, balaslah dengan kebaikan. Buat baik, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Semoga dengan kebaikan yang kita buat diterima Allah dan dapat mengkifarahkan kejahatan-kejahatan yang kita telah buat pada zaman yang lalu. Taubat itu cerita lain. Taubat tetap taubat. Tapi berusaha untuk kita perbanyakkan kebaikan-kebaikan. Lagi pula kita tak ada buat apa-apa macam sekarang kan. 2 tahun semua orang duduk rumah, masa lapang banyak. Dulu mungkin kita boleh cakap, saya sibuk dengan kerja, saya sibuk dengan ni. Sekarang semua orang dah kurang sibuk, masanya banyak, pun tak boleh dekat dengan Allah. Apa alasan lagi yang kita nak bagi dengan Allah? Itu dalam dunia ni orang pandai cakap, pandai cakap. Patutnya waktu lapang-lapang ni kita boleh kumpul amalan lagi banyak, lagi banyak. Sebab itu dekat akhirat Allah tutup mulut kita. Sebab kita banyak bagi alasan. Kita orang pandai cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita orang petah cakap. Allah tak pandang kita petah cakap, kita pandai cakap. Padahal mereka itu di dalam lupa, lalai mereka itu. Dengan dialah berharap sekalian arwah dalam tulang-tulang dada ketika cabutnya akan kelepasan daripada api neraka. Maka kita berharap syafaat dengan ada lepas kita mati, ilmu yang ada pada kita menjadi jariah. Nabi sebut dalam hadis kan, bila mati anak Adam terputus segala amalan, melainkan 3 perkara: sedekah jariah. Kedua, ilmu manfaat yang dimanfaatkan. Ketiga, anak yang saleh. Tetapi bila hadis ini besar sangat rahmat Allah. Kalau kita tak diberikan kekayaan harta, cari jalan dengan ilmu. Dan jika kita tak diberikan jalan ilmu, kita belajar tak boleh jadi orang alim. Gunakan peluang ketiga, iaitu menjadi anak yang saleh. Kita dah kahwin, ni jamaah madrasah. Didik anak-anak kita menjadi anak yang saleh supaya dia menjadi jariah. Lepas kita meninggal, mereka boleh bantu kita.
Lepas kita meninggal dia boleh tolong. Dengan dialah mensyafaat manusia dan menolong akan mereka yang derhaka, yang pergi ke neraka, yang sejahat-jahat seksa. Jadi ilmu ni ada syafaat ilmu, itu sebahagian daripada syafaat, itu syafaat ulama. Syafaat ulama, ada syafaat Quran, syafaat Nabi, syafaat orang soleh, syafaat ulama, termasuk syafaat masyaikh, syafaat guru kita. Kalau guru kita tak masuk neraka lah, kalau dia masuk neraka tak dapat. Syafaat banyak syafaat. Maka siapa-siapa yang menuntut akan dia, maka sungguh-sungguhnya telah menuntut ia akan tuntutan sekaliannya, sekalian tuntutan ilmu ni tadi. Dan siapa-siapa yang mendapat akan dia, maka sesungguh telah mendapat ia akan tuntutan sekalian. Jadi bersungguh-sungguh tuntut benda ni, tuntut ilmu ni. Dia bukan saja untuk dunia kita selamat, tetapi akhirat juga selamat. Kat sana dapat syafaat, ilmu kita mensyafaat kita sendiri. Itu yang Nabi sebut. Kita hafal Quran, Al-Quran mensyafaat kita. Tapi kita menjaga Al-Quran seperti mana yang Nabi sebut, hafizul Quran wa yahmiluha. Orang yang hafal Quran dan orang yang beramal dengan Al-Quran. Jangan Quran aja duduk dalam dada. Ialah sesuatu pangkat yang tinggi, ayuhai yang mempunyai akal dan fikiran. Maka apabila engkau mendapat akan dia, maka bilang olehmu bahawasanya sekalian tuntutan yang lain daripadanya semuanya mudah. Bila dah ada kemuliaan ilmu, semua dimudahkan oleh Allah. Yang lain semua mudah. Mudah. Abi selalu bercakap dengan kamu, sebenarnya apa yang Abi lalu, yang Abi lalu ni, Abi selalu cakap dengan kamu perjalanan hidup Abi daripada kecil. Abi tolong almarhum buka madrasah ni daripada umur Abi 13 tahun. 13 tahun yang Abi cerita dengan kamu. Orang sekarang buka madrasah senang. Abi dulu buka madrasah dengan almarhum sebab Abi anak yang paling besar, yang dekat dengan almarhum. Abi pakai parang, bukan dia pakai mesin. Tebas hutan ni dengan parang, gali sungai tu. Ni yang kamu nampak tu, kolam tu kan. Kolam tu asalnya sungai dia kecil. Abi gali pakai pungkis, tahu? Pungkis kamu tak tahu kot. Dia rotan, gaga dia buat daripada rotan. Abi gali, bawa naik tebing, gali bawa naik tebing. Macam tu kami dulu. Untuk banner madrasah yang kamu nampak. Bukan hanya arah orang tunjuk tak. Buka tu dengan tulang 4 kerat. Tulang 4 kerat. Lepas tu bila kita melalui perkara-perkara ni, bila kita buat satu perkara kan ada natijah, kan? Nampak ni. Jadi kemanisan, keseronokan, tu dia. Kamu tak lalu lah. Tahun 80-an dulu kan, bila almarhum ni tak ada duit nak beli ikan, Abi pergi cari ikan dekat Lombong, dekat sungai.
bawa balik satu guni, ikan tilapia, ikan lampau, masak. Dulu macam tu. Bukan sentiasa ada duit. Tapi tak pernah Allah biarkan untuk kita tak makan. Sebab rezeki Allah telah dijanjikan oleh jalan mana itu kena lalu lah. Ni jalan dia, rupanya nak cari lauk, macam ni jalan dia menjala. Macam kita dulu kan, ada sekatu tu kita jala kolam tu kan, makan ikan patin besar-besar. Tak? Kamu tak ni, tak ada. Masa tu kamu tak ada yang lama-lama. Macam tu lah. Adalah jalan dia, tapi tetap makan ikan. Dan Allah tak nak biarkan. Allah tak pernah biarkan. Sebab rezeki itu memang telah dijanji oleh Allah. Jalannya macam mana? Ni yang lalu ni. Itu jalan ilmu. Besok kamu akan ingat jalan ilmu ni. Jalan ilmu, jalan amal, dan hina. Maka jika lupa akan dikau oleh dunia dan kesedapan nikmatnya, maka pejam olehmu akan dua mata kamu daripada menututi akan dia. Bila pandang nikmat dunia, nampak dah mula terkalih, pejam mata. Mana jangan memandang akan habuan letih. Bila kamu buat sesuatu pekerjaan agama, jangan kamu pandang habuan dunia, kamu akan letih sampai tua. Sebab memang telah dijanjikan habuan dunia ini untuk ahli ilmi. Ini janji daripada Rasulullah. Orang yang belajar dan orang yang mengajar dan orang yang belajar, rezekinya dijamin oleh Allah. Bila kita kejar, bila kita buka mata, bila kita pandang, ketika itu kita telah meletakkan itu satu matlamat. Jaga. Ada letih. Sebab matlamat itulah yang akan tipu kita. Dunia inilah yang akan tipu kita. Bukan Nabi yang cakap tak. Allah sebut dalam Quran. Dunia ni, apa kata Allah? Mata ulur-urur. Atau benda yang menipu daya. Kalau kita jadikan dia matlamat, dia akan tipu dalam kehidupan kita sampai mati. Dia akan tipu kita. Betul pada ayat yang lain, siapa yang berkehendakkan akan habuan dunia, satu benda pun besok di akhirat dia tak akan dapat. Allah bagi semua. Kalau dia buat suatu pekerjaan, sama ada dunia dan akhirat, kerana habuan dunia, Allah kabulkan, Allah bagi. Tetapi tidak akan dapat satu nikmat pun, satu bahagian pun, satu habuan pun besok di akhirat. Allah tak akan bagi. Sebab telah diselesaikan di dalam dunia. Betul, Abi cukup takut benda ni. Kenapa Abi takut? Sebab takut terkalih. Bila kita nak buat, dah dibagi dalam dunia ni habuannya, akhirat satu pun tak ada. Dan menyesalnya dan memadai oleh kamu dengan ilmu dan pangkatnya. Kerana bahawasanya ilmu itu sebaik-baik perhumaan. Tanaman yang baik, tanam ilmu. Dan sebaik-baik pemberian daripada Tuhan, kurniaan yang sebaik-baik adalah ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita nak beramal macam mana? Kalau tak ada ilmu, nak jadi baik macam mana? Tak bolehlah jadi orang baik, sebab kita tak tahu nak buat baik. Kamu duduk sesaja, kamu bersihkan masjid, kalau kamu ada ilmu, siapa, kata Nabi SAW, siapa yang mengambil satu habuk daripada dalam rumah Allah, sama seperti mana sebesar gunung Uhud ganjarannya. Itu kalau satu habuk, kalau kamu sapu-sapu, berebut-rebut, bersihkan, banyak amalan.
Berapa banyak rahmat Allah atas kamu. Itu ya. Kita nak buat baik. Dengan kita buat baik ini tadi, Allah buka akan pintu-pintu kebaikan yang lain. Kita buat baik. Buat baik pun tak bersamana pun. Nah. Tapi kebaikan itulah yang menjadi asbab dibuka akan pintu-pintu kebaikan yang lain. Pintu ilmu, pintu takwa, pintu itu, pintu ini, ya. Selain daripada doa, kan? Zikir, kan kita baca zikir lepas maghrib kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, salatan kan salatan junan. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma fi ilmi Allah salatan daimatan bidawami mulki Allah. Allahumma aftah lana abwaab rahmatika wa sahil lana abwaab rizqika ya rabbal alamin. Kan kita baca tu kan? Betul lah, baca tu betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma fi ilmi Allah salatan daimatan bidawami mulki Allah. Allahumma aftah lana abwaab rahmatika wa sahil lana abwaab rizqika ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك يا رب العالمين. Kalau dalam hadis Nabi suruh kita baca hak bawah tu, Allahumma aftah lana abwaab rahmatika wa sahil lana abwaab rizqika. Jadi almarhum dia tambah atasnya dengan selawat dulu. Baik. Kita baca lepas maghrib, kita baca lepas subuh. Kita tengah beramal. Guru kita dah susun. Kita kata kita untung. Kenapa kita untung? Sebab benda dah siap. Tak payah cari, benda dah siap. Tapi zaman ini satu zaman yang mudah untuk dapat amalan, tetapi susah untuk beramal. Dulu kami susah untuk dapat amalan, tetapi dipermudah untuk beramal. Sekarang dapat amalan mudah kan? Orang sekarang nak amalan, banyak guru bagi amalan satu, kemudian tak ada, cari dekat internet. Nampak tak? Tapi nak beramal susah. Nak jadikan ia istiqamah, jadi amalan, jadi darah daging, jadikan satu amalan dalam hidup. Sebab apa? Zaman ini zaman yang telah diangkat keberkatan. Dulu ilmu tu tak diangkat berkat lagi. Jadi berkat itu, berkat ilmu tu masih banyak. Zaman ini zaman ilmu itu mula diangkat oleh Allah. Itu Abi pesan dengan kamu, lahirlah rasa takut daripada ilmu yang tidak berkat. Kena ada rasa takut ilmu yang ada pada kita tidak berkat. Sebab zaman ni zaman ilmu tu diangkat keberkatan. Ilmu yang tak berkat, ilmu ni tak boleh jadi petunjuk. Ilmu yang tidak berkat, ilmu ni tak boleh jadi nur. Ilmu yang tidak berkat, ilmu ni tak boleh menjadi alat untuk kita selamat di akhirat. Ini ilmu tak berkat. Mau tengok dulu, Abizah dululah. Orang dulu kalau ada ilmu, semua orangnya baik-baik, cakapnya baik, pergaulannya baik, tataannya baik. Berbeza dengan
zaman sekarang. Betul ahli ilmu dengan ahli ilmu dulu, Allah seronok. Bila jumpa orang alim dengan orang alim, dia jadi seronok dulu. Sebab mereka sentiasa tak mengaku diri mereka pandai. Itu dulu. Tapi bila ilmu ni mula diangkat, maka ilmu ni menjadi kemegah. Semua orang megah-megah dengan ilmu dia sendiri. Orang dulu tak. Sebab itu kata Imam Ghazali, semakin banyaknya ilmu, semakin tawadhu'. Bukan semakin banyaknya ilmu, semakin sombong. Semakin banyak ilmu, semakin sombong dan terus sombong. Ini bukan kemuliaan ilmu. Itu Abi pesan dengan kamu. Jadi semakin takut dengan Allah. Baik. Dan memadai oleh kamu dengan ilmu dan pangkatnya, kerana bahawasanya ilmu itu sebaik-baik perhumaan dan sebaik-baik pemberian daripada Tuhan, yang tiada umpamanya oleh sesuatu yang lain sekali-kali. Intaha, habis. Maksud syair Syekhul Islam Burhanuddin, syair bagi setengah mereka itu, habis syair ni habis berhenti. Apabila jadilah yang mempunyai ilmu itu kemuliaan dengan ilmunya, maka ilmu fiqh itu terlebih utama dengan kemuliaannya. Beberapa banyak bawang-bawang yang terserbuk tiada seperti kasturi, dan beberapa banyak burung yang terbang tiada seperti bazinya. Maksudnya terang, tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi bagi setengah mereka itu pula. Jadi ilmu ni dia macam orang yang ada ilmu, dia macam orang yang ada minyak wangi. Orang pakai minyak wangi ni boleh sorok tak bau dia? Dia tak payah cakap dengan orang, bau dia tak pergi. Bau dia tetap. Bila kita ada ilmu dan kita mengikut kehendak Allah, pangkat kita diangkat macam burung yang terbang tinggi. Diangkat, bukan dijatuhkan. Bukan lagi jatuh. Kalau jatuh tu ada sebab. Sebab Nabi sebut ni, man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' diangkat, makin diangkat, angkat. Siapa yang takabur, dia akan dihina oleh Allah. Takabur, makin sombong, makin diberikan kemuliaan ilmu, diberikan pangkat ilmu, lalu makin sombong dia ketika itu dihinakan oleh Allah. Manusia muliakan pada Allah, Allah hinakan dia. Jadi itu yang kita takut. Dato' Abi pesan-pesan sungguh dengan kamu semua. Ingat, semua pesanan ini, apa yang Abi pesan pada kamu adalah sebagai wasiat Abi. Mana tahu kot Abi tak ada, Abi dah pergi, Abi dah meninggal. Kamu ingat semua pesan ini menjadikan satu panduan dalam hidup kamu, yang kamu sendiri akan tempuh hidup ini pada ilmunya panjang lagi. Kamu umur 14 tahun, 18 tahun, pada ilmunya panjang lagi. Pada Abi dah masa dah pendek. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita dari perkara yang tidak baik, dari ilmu yang tidak bermanfaat, daripada kesombongan ilmu, daripada kegelapan jahil, dan Allah letakkan kita dalam kelompok ahli ilmi indallah. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.